أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت أخذتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك مستعان زك من شر ما خصمت ولك بنعمتك وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر بالله تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah pilih kita lagi sekali untuk terus berada dalam suasana ketaatan dengan niat untuk mengimarahkan rumah Allah, dengan kita mengisinya dengan ketaatan, yakni solat fardu maghrib berjemaah. Kemudian kita i'tikaf, kita jaga awal hari kita. Waktu maghrib ni adalah awal hari bagi orang Islam. Permulaan yang baik insya-Allah akan memberi kesan kepada pengakhiran yang baik. Walaupun pengakhiran yang baik itu kadang-kadang bermula dalam keadaan yang serba kekurangan. Namun jikalau seseorang itu Allah nak berikan dia pengakhiran yang baik, sudah pasti Allah akan berikan dia peluang untuk bermula kembali dengan yang baik. Maka apabila waktu permulaan hari kita ni maghrib, yang ni waktu yang jarang kadang-kadang orang nak ambil berat, kadang terlepas. Sebab tu peringatan sebelumnya itu solat asar, solat wusta. Itu peringatan untuk menjaganya, kerana selepas asar itu maghrib. Maghrib permulaan. Kadang-kadang ramai orang ambil mudah dengan permulaan. Dan dia tidak bermula pun dengan membina kekuatan yang sebenar. Iaitu kekuatan kita ni jemaah sekalian, orang beriman khususan. Itu tidak akan boleh jauh lari daripada masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir ila akhir ayat. Jadi kenapa dikaitkan dengan iman dan masjid? Kenapa kaitkan iman dengan masjid? Kerana iman mesti ada penyataan pada amal. Amanu wa amilus salihat.
Jadi amal bagi orang beriman itu adalah dengan perbuatannya mengimarahkan rumah Allah. Dan kalau rujuk pada perbahasan iman, kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, merujuk dalam perbahasan al-wujud, sifat 20, al-wujud. Isyarat yang diberikan kepada tarif perbahasan al-wujud itu adalah amantu billah. Ku beriman kepada Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa al-mawjud, yakni yang ada. Al-mawjud, yang ada itu hanya Allah. Jadi orang beriman, amantu billah, aku beriman pada Allah kerana yang ada hanya Allah. Lalu datang dia ke rumah Allah kerana ada Allah. Bukan sebab ada bahasa. Bukan sebab dah ada perkara itu, dah orang kata apa, ada lapang, ada ini, dah. Sebab itu KPI dalam kita mengukur kekuatan umat Islam itu, Nabi dah ajar dah. Dan kita membahaskan perbahasan ringkasan Syama'il Muhammadiyah. Dan agak canggung, pelik, dangkal kalau kita ni membiarkan syiar yang besar tidak dikempen habis-habisan. Itulah Nabi SAW menterjemahkan syiar, mengimarahkan rumah Allah. Sehingga kan sekarang ni rumah Nabi itu jadi masjid lah. Dulu keluar tu masjid, mihrab tu. Sekarang ni rumah Nabi masjid. Jadi makna kata apa? Syiar yang takkan terpadam ni mas sekalian. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, berpusu-pusu orang datang. Sekali itu je lah Allah uji sekejap COVID. Itu pun tetap ada juga orang kat situ. Yang mana nisbah isyarat kepada keadaan umat Islam itu dinisbahkan kepada keadaan Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah di saat manusia dah tak ada datang lagi ke berlaku saat itu. Jadi makna kata apa, bila kita belajar tentang Nabi SAW ini, antara syiar yang akan zahir pada diri kita adalah terutamanya ar-rijal, lelaki. Dia akan menjadikan masjid ni sebagai kehidupan dia. Dia tak akan dipisahkan. Sebagai Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semua menuruti jejak langkah Nabi SAW dengan menjadikan lelaki dan rumah Allah ni berpisah tiada. Terutama waktu malam, maghrib duduk itikaf. Duduk itikaf ni besar pahala je mas sekalian. Dia membuka banyak hikmah sebenarnya. Hikmah dalam membentuk kefahaman. Kerana apa? Sebab orang lelaki ni, mukadimah dulu mas sekalian sebelum kita teruskan syarahan kita ni. Memang kalau kita mulakan mesti nak bagi faham sebab bab masjid ni dia tidak boleh dengan sekadar sekali dua sebab dia kaitan dengan iman. Iman ni perlukan kepada hujah. Hujah dan perlukan kepada ulang dan ulang fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bila sebut iman mesti ada bertentang dengan nafsu tadi. Jadi datang masjid ni memang dengan penuh dengan halangan nafsu. Bosan, malah kadang-kadang kita nak isbahkan masjid dengan keseronokan bawa orang datang, walhal masjid tu sendiri seronok dah. Masjid tu sendiri seronok dah. Tanpa perlu apa-apa pun sebenarnya. Kenapa? Pada sifat masjid itu sendiri membawa kepada ketenangan. Memang. Tapi kerana manusia itu berhadapan dengan cabaran yang sangat getir di akhir zaman kerana banyaknya keseronokan dunia yang menggamit-gamit terutamanya golongan muda di luar sana lebih menyeronokkan daripada datang masjid. Duduk sini menyandar contoh. Apa orang buat bagai contoh? Orang muda dah buat macam itu. Datang masjid kalau tak ada apa-apa contoh kan. Kita alhamdulillah ni ada pengisian. Kalau tak ada apa-apa nak buat, orang pandang masjid tak ada apa-apa. Sementara nunggu maghrib isyak. Buat apa? Tak ada apa nak buat, balik. Walhal masjid itu merujuk kepada membina hati. Lam yakhsha illallah. Kalau betul datang ke rumah Allah ini dengan niat yang ikhlas, pertama kesan yang besar Allah akan bentuk pada seorang lelaki khususan wanita pun sama. Allah akan bina kekuatan hatinya. Tiada ketakutan selain pada Allah. Lam yakhsha illallah. Akan terbinanya rijal yang hatinya kuat. Dan an-nisa wanita yang hatinya kental. Tiada termakan dengan hasutan, tipu daya, was-was, kerisauan. Zaman ni banyak berbicara soal kerisauan. Itu dan ini.
Dan yang kedua, kalau rujuk taubat yang pamdah itu adalah mendapat petunjuk. Betul, itikah dia bagus. Muhtadin, Allah kata. Mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Kita ni macam-macam perlu petunjuk, mas sekalian. Sebab ini dunia bukan kita punya. Ini hidup bukan kita punya. Ini pertama kali kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini. Kalaupun kita mengatakan kita dah lama hidup di muka bumi ini, namun setiap fasa hidup umur kita itu, itulah umur pertama kita. Kalau dia umur 40 tahun, dialah 40 tahun pertama kali. Dia bukan 2 kali 40 tahun, mas sekalian. Saya umur dah 89 tahun. Itulah pertama kali dia 89 tahun. Bukan 2 kali dah. Jadi dia tak tahu apa situasi yang berlaku. Macam mana cara nak hadapinya? Petunjuk. Siapa nak bagi petunjuk? Boleh kita tanya orang yang pertama kali datang. Saya pun orang luar, saya pertama kali datang sini. Kalau kita datang sini, tanya orang luar yang pertama kali datang. Dia takkan boleh tunjuk kita. Akhirnya perlukan petunjuk pada Maha Pencipta. Bagaimana Allah bagi petunjuk? Dengan ilmu. Adalah ilmu nanti kita duduk, kadang-kadang tak kaitan dengan masalah kita. Tapi ilmu tu, ni kata hebat. Apatah lagi berkenaan dengan hadis Nabi SAW, mukjizat Al-Quran. Dia tanpa sedar, dia menyelesaikan banyak masalah. Ini kadang ramai orang tak nampak penyelesaian yang ampuh, yang paling bagus sekali. Iktiqaf. Waktu boleh iktikaf lah. Macam sekarang maghrib isyak ni waktu yang sesuai lah. Mungkin kalau subuh tu nak tunggu syuruk tu mungkin kita rasa nak kerja kan. Melainkan dah tak kerja pun boleh buat. Alasannya begitulah. Tapi kalau maghrib isyak ni, dia tak ada alasan. Kalaupun ada halangan, dah 30 hari tu, kita maafkan lah. Ada juga dah seminggu 2 kali dia tak dapat. 3 kali. Tapi banyak kali tak dapat daripada dapat. Itu masalah. Kita kena dapatkan masa untuk permulaan yang baik maghrib isyak jaga itikaf. Sebab apa? Nak hilangkan ketakutan. Masa-masa ke depan ni mas sekalian, wallahi. Masa-masa yang menakutkan. Tetapi iman tidak akan termakan dengan keadaan yang menakut-nakutkan. Keadaan ke depan, tengok peristiwa di Gaza, Palestin. Tak selesai mas sekalian. Macam-macam rumus keluar, spekulator keluar, macam-macam perkara yang dijangkakan berlaku. Supaya orang beriman ni apabila dia tahu tempat untuk bina kekuatan balik, sebab tu peristiwa di Gaza dan Palestin itu kiblat kita, iman. Masjid tu, isunya bukan tanah tu semata-mata. Kalau tak kerana padanya itu ada kiblat pertama kita. Jadi ibarat akhir zaman ni memang Allah bagi satu signal yang sangat jelas. Masjid diserang habis-habisan, angka kematian meningkat tanpa ada henti, menunjukkan lemahnya umat ni. Inilah kita di saat diambang sayati zaman, akan datang satu zaman musuh-musuh kalian akan mengerumuni kalian seperti makanan. Kena ratah ni mas sekalian. Bukan seorang dua, 10,000 dah. 10,000 mas sekalian. Diratah macam itu. Sampai nak pergi ke court untuk bentangkan kesalahan itu. Punya kita tiada dayanya untuk mempertahankan nyawa saudara kita se-Islam. Kerana apa mas sekalian? Kerana dalam hati itu ada penyakit. Ini kita bimbang. Sahabat dengar panik. Ini kalau sahabat ada zaman sekarang, Allah. Pasal kena libas dah tuan-tuan. Yang cik pasal. Ketika Nabi cerita tu keadaan umat yang dikerumuni itu, panik sahabat. Sebab sikit ke ya Rasul? Tak. Bahkan kamu ramai. Tapi hati ni mas sekalian, Nabi nisbahkan hati. Hati itu tak ada kekuatan. Kekuatan itu kerana kita tidak tempatkan diri kita di tempat datangnya kekuatan itu. Masjid. Tak ada dalil lain lah. Tak tahu tempat lain saya tak jumpa lah perbahasan itu kerana dari sudut dalil yang nakli dan qat'i. At-Taubah ayat 18. Terang-terang Allah kata, Lam yakhsha illallah. Siapa datang masjid ni memang Allah cabut takut dalam hati dia. Sebab takut ni bukan datang daripada
makhluk semata-mata, dan takut ni memang Allah yang jadikan sebagai ujian. Walana beluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Memang takut ni ibarat penyakit yang ada pada kita, datang tanpa diduga, pergi kita tak sangka, hilang dah penyakit. Walaupun kita berikhtiar untuk menghilangkannya, tapi hilangnya memang kita tak akan duga dia akan hilang. Datang pun kita tak sangka kita kena penyakit itu. Itulah takut. Sifat takut itu adalah umpama penyakit yang datang. Tapi barang siapa yang berjaya mengatasi ketakutan itu dengan hadir ke masjid, kita akan nampak kesannya. Baik, jemaah sekalian, khair. Itu sikit datang ilhamnya untuk kembalikan. Mudah-mudahan yang datang ini dan seterusnya datanglah dengan kesedaran bahawasanya ini adalah menyatakan iman kita, bukan menyatakan ada masa lapang. Kita berbetulkan niat, dan mudah-mudahan ini menyatakan membawa kepada sunnah Nabi SAW di akhir zaman yang sangat susah nak buat. Di saat sunnah Nabi yang sangat susah nak buat, dan kita berjaya buat, Allah akan kurniakan pahala siddiqin. Masjid lah paling susah nak buat. Secara berjemaah ni susah. Kalau nak bersih senang insya-Allah lah. Tapi kita nak membawa kekuatan berjemaah ni satu perkara yang sangat susah. Dalam kalau datang masjid tu, tuan-tuan, mas sekalian, Allah takdirkan membesar di Masjid Negeri Shah Alam. Ayahanda saya lah. Saya mengajar ni barulah 10 tahun, 9 tahun, 10. Boleh kira lah mas sekalian, soft ni. Boleh kira. Penuh bila ada program. Jadi kita programkan diri kita lah. Itu saja. Dengan saya nak kaitkan dengan Syama'il Muhammadiyah ni, memang kita kena programkan bila kita kaji tentang Syama'il ni, sunnah Nabi yang besar itu adalah jamaah, syiar, sunnah. Dan Nabi SAW itu menisbahkan umat Islam dengan masjid. Memang akrab sehingga sampai sekarang di Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, tak ada binaan lain yang kita tuju melainkan pergi masjid. Tu je. Gimana? Pergi masjid. Kat mana? Mekah. Tu lah. Pergi masjid lah tu. Masjidil Haram. Masjidil Nabawi. Tinggal lagi kita nak pergi Masjidil Aqsa. Tu mesti ada dalam azam kita. 3 masjid yang kita kena datang, insya-Allah. Baik jemaah yang Allah Ta'ala, kita masih membincangkan dalam bab ibadat Nabi SAW dalam hadis ke-172. 172 membincangkan tentang bacaan-bacaan. Hadis yang ke-172 ini membincangkan tentang bacaan dalam solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Huzaifah ibni al-Yaman radhiyallahu anhu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail qala falamma dakhala fi as-salah qala Allahu akbar zul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah qala summa qara'a al-baqarah summa raka'a fakana ruku'uhu nahwa min qiyamah wa kana yaqul subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim summa rafa'a ra'sah fakana qiyamuhu nahwa min ruku'ih wa kana yaqulu li rabbiyal hamd summa sajada fakana sujuduhu nahwa min qiyamih wa kana yaqul subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la summa rafa'a ra'sah fakana ma baina as-sajdatain nahwa min as-sujud wa kana yaqul rabbighfirli hatta qara'a al-baqarah wa li imran wan nisa wal ma'idah awil an'am syu'batul ladzi syakka fil ma'idah wal an'am Allahu akbar zul malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamah
Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Rabbi gfirli, rabbi gfirli. Baik. Ini ada tambahan bawah itu. Kalau di sini sampai wal an'am. Yang bermaksud Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an menyatakan beliau pernah menunaikan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mulai solat, baginda berkata, Allah Maha Besar dan pemilik segala kekuasaan. Hadis ini menceritakan bacaan dalam solat, rukuk, sujud, dan menceritakan bagaimana Nabi SAW surah yang dibaca. Sebelum ni dalam kita baca, ada yang Nabi baca pendek, dan hadis yang ini kita akan nampak Nabi baca panjang. Lalu Huzaifah Al-Yaman ini solat dengan Nabi SAW. Ketika mulai solat, baginda berkata, Allahu Akbar dan pemilik segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian baginda membaca surah Al-Baqarah. Lalu rukuk. Maknanya sebut Al-Baqarah tu sampai habis. Lalu rukuk. Lama rukuk baginda kira-kira sama dengan lama baginda berdiri. Diri lama dah. Rukuk lebih kurang lama berdiri tadi. Ini pun satu keadaan yang kita perlu hayati juga dalam rukuk. Rukuk juga termasuk dalam tasbih, kita boleh doa dalamnya. Semua dalam Arabiah. Dan doa yang kita hafal. Panjang, lama rukuk, bagaimana lama? Kira-kira sama dengan lama baginda berdiri. Dalam rukuk baginda membaca Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Setelah itu Rasulullah SAW bangkit dan berdiri. Lama baginda berdiri kira-kira sama dengan lama beliau rukuk. Bangun daripada rukuk, i'tidal, ketika i'tidal tu, diri tu lama. Ini kalau kita lihat sebagai contoh solat tasbih, tasbih tu lama, dibaca lama tasbih. Baik. Ketika i'tidal Rasulullah SAW membaca hanya milik Tuhanku segala puji, hanya milik Tuhanku segala puji. Kemudian baginda sujud, lama sujud baginda kira-kira sama dengan panjang i'tidal baginda. Dia sambung menyambung panjang tu. Diri lama, yakni sampai habis Al-Baqarah. Rukuk lebih kurang sama macam diri tadi. Bila i'tidal balik, sama macam rukuk tadi. Bila sujud balik, sama macam i'tidal tadi. Temponya. Kita lah. Ni bahasa kita ni bukan rujuk pada mana-mana lah ni, penggunaan kata yang umum. Bila dah lama diri rukuk nak pendek lah kan. Dah lama dia letih rukuk cepat je. Ni tak rukuk panjang sama macam diri. Allah. Lama sujud baginda kira-kira sama dengan panjang i'tidal baginda. Dalam sujud baginda berdoa, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Lalu baginda duduk di antara dua sujud dengan panjang yang kira-kira sama dengan saat baginda sujud. Ketika itu baginda berdoa. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Lalu baginda membaca surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Maidah. Baik. Dalam hadis ini jemaah sekalian, tafsiran hadis. Hadis di atas menceritakan surah-surah yang dibaca oleh Nabi SAW dalam solat malamnya. Ini merujuk pada solat malam, Qiyamul Lail Nabi SAW. Qiyam. Dan juga zikir-zikir yang dilafazkan ketika rukuk, i'tidal dan sujud. Surah yang dibaca oleh baginda merangkumi Al-Baqarah pada rakaat pertama, Ali Imran pada rakaat kedua, An-Nisa pada rakaat ketiga, dan Al-Maidah atau Al-An'am pada rakaat yang keempat.
Diceritakan juga dalam hadis tersebut kadar panjang solat Nabi SAW, iaitu lama berdiri, rukuknya, iktidalnya, sujudnya dan duduk antara dua sujudnya adalah sama antara satu sama lain. Di sini rhythm ataupun tempo yang bagi Nabi Muhammad SAW tunjukkan. Kalau panjang tu betul-betul panjang, sama temponya. Kalau dalam perbahasan hadis yang lepas ada membicarakan tentang pendek tu Nabi buat. Bermaksud dalam kepelbagaian. Dalam konsep ibadah ini, dia tidak terhad dengan panjang ataupun pendek saja. Tapi bila Nabi ambil kaedah panjang, panjang semua. Macam contoh dalam ilmu qiraat. Qiraat mak wajib. Dalam riwayat Qalun, Warshud, dia ada 7. Kalau masyhur 7, 14 riwayat. Kalau 6 harkat, 6, majais 6, wajib 6, dia tak ada, dia tidak boleh kejap baca 6, kejap baca 4. Itu maknanya dia tak menguasai qiraat. Dia kena sama 6 semua. Dia ada wajah 2, 4, 6 dalam riwayat Qalun, Warshud. Begitulah Nabi SAW kalau lihat di sini, temponya bermula panjang, rukuk panjang, iktidal panjang, sujud panjang, duduk antara dua sujud pun panjang. Rakaat yang kedua pun sama, ketiga pun sama, keempat pun sama. Pengajaran hadis kita dapat lihat, kita dapat perhatikan betapa panjangnya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga merangkumi 4 surah panjang daripada bahagian awal Al-Quran. Itu tidak termasuk lamanya i'tidal, rukuk dan sujud baginda yang menyamai kadar baginda berdiri. Maknanya berdiri Nabi SAW disamakan, diselarikan dengan rukuk, i'tidal, sujud. Ukurannya diri tadi. Nabi diri. Jadi merenung hadis ini kita akan lebih memahami tentang keadaan menceritakan Nabi SAW mengerjakan solat malam hingga bengkak-bengkak kaki. Ni ketika awal kita buka bab ibadat Nabi. Kalau hadis yang awal kita syarahkan tu, di sini kita boleh nampak bengkak kaki Nabi. Memang lama. Pastinya keadaan itu disebabkan kita berdiri terlalu lama dengan solat yang dapat kita gambarkan melalui hadis di atas. Jadi bengkak kaki itu dengan keadaan yang hadis yang kita bacakan ini, jadi kita boleh gambarkan betapa panjangnya Nabi, lamanya Nabi solat. Baik. Di sini jemaah sekalian, pengajaran dalam hidup kita, dalam apabila Nabi SAW menterjemahkan diri Nabi sebagai pesuruh Allah, Habibullah. Ini hadis yang mula kita baca 161. 161 muqaddimah dalam perbahasan ibadah Rasulullah SAW. Hadis 161 menceritakan sehinggakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi, mengapa engkau memberati dirimu padahal Allah SWT telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Di sini nampak kemuncak dalam konsep sifat ibadat itu diterjemahkan dengan solat, satu. Keduanya dengan kesungguhan, syukur. Iaitu tidakkah aku ini hamba Allah yang bersyukur, akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Sebab itu jemaah sekalian, bila ini daripada pengamatan saya yang lemah ni lah. Batu dalam mana-mana mukadimah dalam pengajian, saya lalu berharap dan doa mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Kerana syukur ni bukan satu perkara yang mudah dan ia perlu diterjemahkan dengan kesungguhan dalam menikmati nikmat Allah Ta'ala. Kesungguhan yang terjemahkan dengan ketaatan. Ni saya nak saja murajaah tengok kepada hadis yang kita baca ni Huzaifah ni. Lama tu kita boleh lihat, oh inilah sebabnya Nabi bengkak kaki sebab diri lama. Tapi kenapa sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
itu bertanya pada Nabi SAW, bukankah sudah diampun? Ini bermaksud mas sekalian, kadang-kadang kita ni satu perkara, bila kita ada kemudahan, ada satu sifat manusia, dia suka ambil kesempatan di atas kemudahan. Patutnya dengan kemudahan, dia menambahkan lagi prestasi. Hati-hati. Ini kemudahan Nabi SAW, Allah dah bagi kemudahan, ampunkan dosa. Katalah Allah takdirkan kan ni, dosa syurga, masuk syurga pula ni. Katalah kita kan, jemaah sekalian nak datang masjid lah. Saya kita lah, saya lah. Tiba-tiba dapat WhatsApp, masuk. Tit-tit masuk kan. Tanya anda confirm syurga. Patah balik entah saya. Patah balik. Ustaz tak datang. Kita orang cakap, Ji, yang confirm syurga dah. Apa datang lagi? Oh, bahaya jemaah sekalian. Makna kata dalam sifat tingkatan ibadat kita yang tinggi ni, syukur kita datang sebab tu berbalik pada kalimah kita dalam masjid, ada Allah tu. Allah dah adakan kita dan kita nak nyatakan ada Allah, kita syukur. Dengan kita datang bukan sebab lain. Sebab nak manifest, nak menunjuk, nak menyatakan kepada Allah, ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu yang bersyukur. Sebagaimana Nabi SAW. Walaupun kita takkan terikutlah Nabi, tapi kita faham bagaimana Nabi tidak mengambil kesempatan atas segala kelebihan yang dikurniakan. Ini hati-hati, akhir zaman ni banyak ajaran-ajaran yang menyeleweng kan. Bila dia kata dia tu dah sampai makam tertentu, apa pun tak buat. Nyanyi. Ada makam makrifat dia langsung tak buat dah. Makam apa sekarang ni? Makam niat. Sudah ada. Itu tunggu dimakamkan dia orang macam itu. Dia orang yang sampai darjat kepada Allah. Ini pun satu perkara yang kita boleh tengok di mas sekalian. Kita sekarang duduk di sini. Katalah, kita tidak duduk dengan sultan. Cuba tengok orang yang duduk dengan sultan. Orang yang kena ditanggungjawabkan untuk jaga hal perihal sultan. Orang yang paling dekat dengan sultan, dia yang paling keras sekali. Paling teliti, paling. Kau ni apa nak serius sangat ni? Dah, sebab dia dekat. Kita jauh mungkin kalau sultan datang, kita shake hand gitu, kita shake hand je. Islam bulan buat, tunggu lah, macam gitu lah. Tongku boleh jenis yang okey kan. Tapi orang yang duduk keliling sultan tetap dengan protokol. Walaupun dia dah hari-hari jumpa sultan, patut hari-hari. Dialah yang paling santai sekali lah. Tapi yang hari-hari pendekat dengan sultan tu lah yang paling teliti. Jadi, kalau kita lihat hadis Nabi SAW ni dengan sifat solat Nabi SAW, menyatakan yang paling dekat, itu yang paling ketat. Yang paling syadid. Syadid bukan untuk orang lain, untuk diri dia. Ni kalau nak syadid ni jangan bubuh kat orang, bubuh kat kita. Nabi, sifat Nabi pada umat Nabi ringankan. Tapi pada diri Nabi, Nabi akan buat yang maksimum. Ini semua para anbiya begitu. Ini ibadat khusus ni. Malah qiyamul lail ni satu ibadat khusus kepada Nabi, para anbiya, terutama Nabi SAW. Baik jemaah sekalian. Baik. Kita pergi hadis yang seterusnya ke 173. 173. Baik. An Abdullah bin Syaqiq qala Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'i. Faqalat kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'idan. Fa iza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Wa iza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Yang bermaksud Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu menyatakan beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat sunat. Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan solat malam yang panjang dalam keadaan berdiri. Baginda juga pernah melaksanakan dalam keadaan duduk. Jika baginda melaksanakannya dalam keadaan berdiri,
baginda pun rukuk dan sujud, dan jika baginda melaksanakan sambil duduk, baginda rukuk serta sujud. Tafsiran hadis. Dalam hadis di atas, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya mengerjakan solat malam sambil berdiri dan ada kalanya sambil duduk. Nampak? Di sini Nabi SAW menterjemahkan kaedah. Jadi yang panjang, mungkin kita duk nampak Allah penatnya diri, ya Allah, ya, tara Nabi, Allah beri kekuatan. Tiba kita tengok riwayat ada pula Nabi boleh duduk. Maka ada satu rusah kelonggaran di situ, solat sunat. Baik, yang kita bagi dalam azan.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma salatu wa salam Muhammadin wasilatul wa asim innaka la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidina jemaah yang mulia Allah. Khair. Kita habiskan dengan hadis ni, penutupnya sambung dengan takhrij tadi, tafsiran. Baik. Maka daripada hadis yang dibacakan sebentar tadi, itu telah melihat bahawa si Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kaedah yang mana ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi SAW ada kali mengerjakan solat malam sambil berdiri dan ada kali sambil duduk. Ini pada solat sunat saja perbahasannya. Jika baginda memulakan solat dengan berdiri, rukuk dan sujud dilakukannya daripada berdiri. Jika baginda memulai dengan duduk, rukuk dan sujudnya dilakukan daripada duduk. Yang bermaksud, hadis di atas kelihatan yang mana dalam perbahasannya ada yang membincangkan ada hadis yang sebelumnya, bukan di dalam ringkasan Syamal ni, ini dalam kitab takhrij ni. Ada para ulama menyelarikan kedua-dua hadis tersebut dengan kata mereka kedua-dua amalan Nabi SAW itu boleh menjadi pilihan kepada umat. Ini ada ketika Nabi berdiri penuh, ada ketika Nabi separuh diri, separuh duduk. Okey. Di sini dilihat bahawa Nabi melakukan salah satu daripadanya mengikut kecergasan baginda dan juga untuk menunjukkan keharusan mana-mana satu daripada kedua-duanya untuk umat baginda Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, harus bagi orang yang mengerjakan solat sunat untuk memulakan solatnya sambil duduk. Ini pakai kat tarawih ni sedap ni. Pakai duduk belaka ni. Harus katanya. Bubuh kat Mekah sedap. Duduk. Kemudian menyempurnakan sambil berdiri. Duduk. Kemudian pertengahan tu dia diri sampai habis. Atau menyempurnakan sambil duduk juga atau melakukan sebalik. Maknanya memulakan sambil duduk, kemudian menyempurnakan berdiri ataupun berdiri, kemudian dia akhir dengan duduk. Dipanggil bahasanya hybrid lah. Jadi kalau tengok orang tu, kejap dia duduk, kejap dia bangun ni, salah ni. Jangan dulu. Tanya dia solat sunat. Okey. Maka ada keharusan digabungkan. Mula duduk, kemudian habis diri, atau mula diri, habis duduk. Baik, wallahu alam, kita berhenti setakat tu dulu pada perbahasan hadis yang ke-173. Kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang, insya-Allah. Kelas yang berikutnya hari Selasa minggu depan, insya-Allah, kelas kajian sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Dia gabung tentang Nabi, tentang Allah. Jadi input hadir untuk kita mantapkan lagi kefahaman kita tentang Nabi SAW dan mantapkan lagi kefahaman tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan. Kata-kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Ya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Qul qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.